Korang pernah tertanya tak, kenapa kita belajar matematik? Lepas tu korang pernah dengar tak, orang kata belajar matematik susah-susah tapi bukan pakai pun. Jadi persoalannya, matematik tu apa sebenarnya? Adakah sekadar formula, lepas tu tinggal pakai je? So hari ni abang nak kongsi sikit pandangan abang mengenai matematik. And for you who don't know mathematics, it's really quite difficult to get a real feeling across up to the beauty, or the deepest beauty of nature. And there's no royal road. It's not we cannot, as people who look at this thing as a physicist, cannot convert this thing to any other language. You have, if you want to discuss nature, to learn about nature and to appreciate nature, it's necessary to find out the language that she speaks in. Richard Feynman pernah berkata, bagi mereka yang tidak tahu matematik adalah sukar untuk memahami keindahan sebenar alam ini. Jika anda mahu belajar dan menghargai alam dunia ini, adalah perlu untuk memahami bahasa yang dituturkannya. Jadi matematik merupakan satu bahasa yang kita boleh gunakan untuk membuat satu kenyataan ataupun menyatakan sesuatu masalah. Sebagai contoh, kita ada sebuah buku, kemudian ditambahkan dengan dua buah buku. Dalam bahasa matematik, kita akan tulis 1 tambahkan dengan 2. Setiap bahasa pasti mempunyai tata bahasanya. Begitu juga dengan matematik. Matematik mempunyai tata bahasanya yang tersendiri. Jadi, hukum dalam matematik seperti tambah, tolak, darab, bahagi dan lain-lain merupakan tata bahasa untuk matematik itu sendiri. Orang kata bahasa Inggeris merupakan lingua franca untuk dunia, jadi matematik merupakan lingua franca untuk alam semesta. Sekarang, ini adalah huruf apa? Semua orang tahu ini adalah huruf A. Jadi, macam mana kita boleh tahu ini adalah huruf A? Kita boleh tahu ini adalah huruf A sebab otak kita dah pernah tengok banyak jenis bentuk yang menunjukkan ini adalah huruf A. Jadi, tanpa kita sedar, otak kita bekerja untuk mengenal corak ataupun pattern sesuatu perkara. Kita tengok pula contoh yang lain. Ini binatang apa? Semestinya semua orang tahu ini adalah kucing sebab otak kita dah pernah tengok banyak bentuk yang macam ni menunjukkan bentuk ini adalah kucing. Fungsi mengenal corak dalam otak kita ni menjadi satu deria yang kita gunakan dalam aktiviti seharian. Deria ini mengambil kira corak, logik dan hubung kait sesuatu subjek. Jadi kita belajar matematik ni adalah untuk kita mengasah deria kita ni supaya lebih aktif dan memahami subjek ataupun masalah dengan lebih baik. Sekarang kita tengok pula simbol ini. Semua orang tahu ini adalah simbol sama dengan. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan simbol ini? Katakan kita ada satu persamaan, iaitu 2 tambah dengan 2 sama dengan 4. 2 di sini kita anggapkan sebagai 2 buah kereta. Jadi, 2 buah kereta kita letakkan di sebelah 2 buah kereta yang lain. Dari satu sudut pandangan yang lain, kita akan nampak 4 buah kereta. Jadi, secara tak langsung, simbol sama dengan ini membawa maksud sudut pandang ataupun persepsi yang berbeza tetapi membawa maksud nilai yang sama. Sekarang kita cuba terbalikkan persamaan ini. 4 sama dengan 2 tambah dengan 2. Nilai 4 juga kita boleh dapat dengan 1 tambah dengan 3, 6 tolak dengan 2, 10 tolak dengan 6 dan sebagainya. Jadi kita belajar matematik ni adalah untuk kita melatih diri kita supaya melihat suatu subjek ataupun masalah daripada satu sudut pandang yang lain tetapi membawa nilai yang sama. Benda ni kita bukan saja apply pada matematik, tapi kita boleh applykan ke dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Sebagai contoh, katakan subjek kita adalah laut. Kalau kita tengok daripada pantai, kita akan nampak ombak. Tapi kalau kita duduk di tengah laut, kita akan nampak hamparan yang luas. Tapi kalau kita menyelam dalam laut, kita akan nampak kehidupan yang ada di bawah laut. Jadi, apabila kita ubah perspektif kita ataupun sudut pandang kita, kita akan memahami subjek dengan lebih baik. Seterusnya, semasa korang buat pengiraan matematik, pernah tak korang tertinggal simbol negatif ataupun tersalah titik perpuluhan ataupun tersalah tulis nombor dan sebagainya? Apabila korang ada buat kesalahan ataupun cuai, jawapan akhir korang pasti akan salah. Jadi secara tak langsung, matematik mendidik kita supaya lebih berhati-hati dan semak balik jalan kerja kita. Kita sebagai manusia pasti tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Tapi, kita ada masa dan peluang untuk kita semak balik jalan kerja kita supaya matlamat akhir kita adalah betul. Benda ni bukan saja untuk matematik, tapi kita boleh apply juga dalam kehidupan seharian kita, terutama kehidupan beragama. Seterusnya, matematik merupakan alat yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, matematik mendidik kita supaya berfikir secara kritikal dan bertanyakan soalan yang betul. Benda ni sangat penting sebab benda ni yang membezakan kita dengan komputer ataupun robot. Komputer ataupun robot hanya menerima arahan yang telah diprogramkan. Berbeza dengan manusia, manusia boleh menjadi kreatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau korang kata belajar matematik ni hanya untuk faham formula dan gunakan formula, komputer ataupun robot jauh beribu kali ganda lebih baik daripada kita. Sekarang kita cuba tengok satu contoh. Katakan kita ada dua nombor. Nombor yang pertama adalah kosong dan nombor yang kedua adalah 1. Jadi nombor yang ketiga kita boleh dapat daripada nombor yang kedua ditambahkan dengan nombor yang pertama. Ini bermaksud nombor yang ketiga adalah 1 ditambahkan dengan kosong, kita akan dapat 1. Nombor yang keempat pula kita boleh dapat daripada nombor yang ketiga ditambahkan dengan nombor yang kedua. Ini bermaksud 1 ditambahkan dengan 1, kita akan dapat 2. Nombor yang seterusnya adalah 3, sebab 2 ditambahkan dengan 1, kita akan dapat 3. Jadi proses ini kalau kita teruskan, kita akan dapat nombor yang seperti berikut. Siri nombor ini ada nama khas dia, namanya adalah siri Fibonacci. Sekarang persoalannya, apakah nombor yang ke-50? Kalau kita nak kira secara manual, akan ambil masa yang lama. Jadi kita cuba selesaikan menggunakan komputer. Jadi ini adalah kod untuk kita mencari nilai dalam siri Fibonacci. Kita tengok dulu nombor yang kelima dalam siri Fibonacci. Kita dah tahu nombor yang kelima adalah 3, tapi kita nak semak melalui program ini. Sekarang kita nak tengok pula nombor yang ke-10 dalam siri Fibonacci. Jadi program ini dapat bagi tahu kita nilai pada kedudukan yang kita nak dalam siri Fibonacci. Sekarang kita nak tengok nombor yang ke-50 dalam siri Fibonacci adalah berapa. Kita dapat tengok program ini dapat bagi tahu kita nombor yang ke-50 dalam siri Fibonacci dengan begitu cepat. Ini membuktikan bahawa kalau kita hanya belajar matematik untuk faham dan guna formula, komputer boleh gunakan formula dan kira jauh lebih cepat berbanding kita. Jadi, kesemua benda yang abang sebutkan sebelum ini menjadi sebab kenapa kita kena belajar matematik. Kesemua poin yang abang sampaikan masih dalam kategori matematik, cuma dalam skop yang lebih besar. Pada pandangan abang, orang yang belajar matematik ini boleh dipecahkan kepada 3 kategori.
Kategori yang pertama adalah peminat matematik tegar ataupun matematik tulen. Golongan ini cenderung untuk mendalami ilmu matematik dengan lebih mendalam. Kalau korang rasa korang dalam kategori ini, korang boleh tengok satu cabang dalam matematik iaitu number theory. Golongan yang kedua pula ialah golongan yang minat sains ataupun kejuruteraan. Golongan ini tak adalah hardcore macam golongan yang pertama, tetapi sains dan kejuruteraan sangat bergantung kepada matematik. Sebagai contoh, matematik fizik, matematik kimia, matematik bio, sains komputer dan lain-lain. Golongan yang terakhir adalah golongan yang bukan daripada golongan pertama dan bukan golongan kedua, atau dalam kata lain adalah orang awam. Golongan ini mungkin hanya menggunakan matematik asas. Walau bagaimanapun, kesemua poin yang abang sampaikan mengenai kenapa kita kena belajar matematik perlu dikuasai sebab perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi itulah sebersedikit pandangan abang mengenai matematik. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk video yang akan datang.